Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 3. Apa khabar kamu hari ini? Teacher doakan murid-murid kesayangan teacher ni semua sihat-sihat belaka dan sudah pastinya sudah bersedia untuk belajar sains pada hari ini. Murid-murid, sudahkah kamu bersedia dengan buku teks, buku aktiviti dan juga alat tulis? Jom baca doa belajar. Murid-murid, ingat lagi tak? Apakah nama alat ni? Alat ini adalah silinder penyukat. Apa fungsi dia? Fungsi dia untuk mengukur isi padu cair. Dan ini adalah bikar, kedua-duanya untuk mengukur isi padu cecair. Tetapi teacher ajar hari tu cara tengok silinder penyukat dengan apa? Cara apa tu, ingat tak? Yang lagi tak? Tahukah kamu cara yang betul menggunakan silinder penyukat bagi mengukur isi padu cecair? Hari tu teacher ajar kedudukan mata mestilah pada aras meniskus, ingat tak? Tapi walaupun kedudukan mata kita di aras meniskus, kamu tahu tak cara yang betul mengukur silinder penyukat? Kita nak gunakan silinder penyukat tu, kita nak ukur cecair tu, nak ukur isi padu cecair tu. Bagaimana? Hari tu teacher ajar cara nak membuat bacaan isi padu iaitu aras mata meniskus. Ingat lagi tak? Tapi pada hari ini kita akan belajar cara, terbalik kan sepatutnya. Belajarlah cara guna silinder penyukat dulu kan. Barulah tengok belajar cara nak baca. Tapi teacher saja ajar cara baca dulu. Supaya kamu dah dapat bayangan dah bagaimanakah kedudukan mata. Kan? Jadi minggu ini kita akan belajar bagaimana nak guna silinder penyukat dengan cara yang betul. Okey? Mengambil bacaan isi padu. Ini pada minggu lepas. Kita belajar aras mata perlulah di aras keluk isi padu tu, isi padu cecair. Ini kita panggil aras mata meniskus, iaitu permukaan cecair di dalam bekas yang berkeluk. Jom kita belajar cara nak guna silinder penyukat. Kita nak ukur isi padu cecair dengan cara yang betul. Ini ada dalam buku aktiviti kamu, tak ada dalam buku teks. Jadi kita belajar sambil buat latihan. Muka surat 60. Sila buka muka surat 60. Jangan lupa tulis tarikh hari ini, iaitu 28 hari bulan 9 2021. Dan jangan lupa juga tulis nama kamu di atas helaian latihan tu, supaya teacher tahu itu latihan siapa. Tajuk dia isi padu cair. Okey, jom kita baca. Dia kata pertama susun kaedah mengukur isi padu menggunakan silinder penyukat dengan menulis nombor 1 hingga 4. Kemudian pilih dan tulis penerangan yang betul bagi setiap gambar. Penerangan, jom kita baca penerangan pertama, iaitu ambil bacaan isi padu dengan kedudukan mata pada meniskus cecair. Okey. Yang kedua, letakkan kertas putih di belakang silinder penyukat. Kenapa murid-murid kita perlu letak kertas putih di belakang silinder penyukat ni? Kenapa? Sebab ingat tak kamu ingat tak macam mana keadaan silinder penyukat tu yang dekat makmal? Ia kan kalau teacher punya kan warna plastik warna putih kan, kurang jernih. Kalau kaca dia jernih. Bila kita letak air yang tidak berwarna, air biasa, kita guna air biasa, susah untuk kita nak nampak meniskus dia tu. Sebab itulah kalau teacher guna silinder penyukat, selalu teacher akan warnakan air tu. Dan jadi kita letak kertas putih kat belakang, kertas A4 ke, supaya lagi jelas kedudukan meniskus tu, kita boleh nampak. Sebab itulah kita letakkan kertas putih di belakang silinder penyukat. Kemudian kita letakkan, ni bukan kemudian, letakkan silinder penyukat di tempat yang rata. Kamu perlu susun tahu yang mana satu ni.
Dan penyataan keempat, tuang cecair ke dalam silinder penyukat. Keempat-empat penyata ni kita perlu susun yang mana orang cakap langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga dan langkah keempat. Okey. Kita kena susun ya. Kita tengok gambar, kita pilih penyataan tu berdasarkan gambar dulu. Kita berdasarkan gambar dululah, kita buat dulu. Nampak tak? Yang pertama tu gambar apa? Gambar apa? Tuang cecair ke dalam silinder penyukat. Betul tak? Kita tuang cecair. Cecair tu di dalam beaker. Dalam beaker, kita tuang ke dalam silinder penyukat. Nanti kita bincangkan, ia ni nombor berapa. Cuba kamu tengok yang ke gambar kedua tu, di tangan dia tu apa? Di tangan dia adalah... tu cakap di tangan tu ada kertas putih. Dan mata dia di aras meniskus. Maksudnya dia tengah buat apa tu? Murid ni tengah ambil bacaan isi padu dengan kedudukan aras mata pada meniskus cecair. Maksudnya tangannya pegang kertas putih supaya bacaan lebih kita nampak aras meniskus air tu lagi jelas. Dan matanya di aras meniskus. Itu maksudnya ia nak ambil bacaan isi padu. Sebab itulah teacher ajar cara nak ambil bacaan dulu, baru kita belajar cara nak guna silinder penyukat. Ni letakkan isi padu silinder penyukat di tempat yang rata. Tempat rata ni maksudnya kalau di makmal kita guna meja lah kan. Kenapa kita kena guna permukaan rata? Kenapa? Supaya kalau tak rata nanti air tu dia macam jadi sengit tau. Kan pernah tak kamu letak air tu ke tempat yang tak berapa rata, yang tak rata macam ada buku ke, kamu terletak pula ada kertas ke, dia macam jadi sengit kan. Jadi kedudukannya tak balance. Tapi kalau dekat makmal, teacher cerita pasal makmal sebab selalu kita buat aktiviti di makmal. Kalau murid yang tak mempunyai ketinggian yang lebih, susah dia nak guna aras meniskus dekat meja makmal kan, tinggi kan. Teacher sarankan kita guna bangku makmal. Boleh guna sebab ia mempunyai permukaan yang rata. Okey, yang keempat, ni teacher rasa semua orang tahulah sebab nampak tu dia pegang apa kan. Letakkan kertas putih di belakang silinder penyukat. Setelah kamu dah tulis pernyataan berdasarkan gambar, kamu susun yang mana ada langkah pertama, yang mana langkah kedua, yang mana langkah ketiga dan yang mana langkah keempat. Okey, kita tengok balik. Okey. Teacher buat macam ni, baru nampak kan. Antara 4 gambar ni, langkah pertama kat mana? Mestilah kita meletakkan silinder penyukat di permukaan yang rata. Okey. Lepas kita letak silinder penyukat di permukaan rata, mestilah kita kena tuang cecair ke dalam silinder penyukat. Yalah, kalau kita tak tuang cecair, kita nak buat bacaan apa? Sekarang ni kita nak mengukur isi padu cecair. Betul tak? Yang ketiga, kita nak letak apa? Letak sekeping kertas putih di belakang silinder penyukat. Selepas itu, kita ambillah bacaan menggunakan aras mata di aras meniskus. Boleh tak? Murid-murid faham tak? Okey. InsyaAllah kalau ada masa dan kita bersemuka, teacher tunjuk kita buat sama-sama aktiviti ni ya. Okey. Nampaknya ya, sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Simple je kita belajar cara nak ambil bacaan isi pada cecair. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.